إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk kesekian kalinya berada di majlis Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita berada di doa yang ke-43. Doa menjadi orang yang bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ni'mataka allati an'amta 'alaina ni'matan mashkurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah nikmat Engkau yang Engkau nikmatkan kepada kami ialah nikmat yang disyukuri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah nikmat Engkau yang telah Engkau nikmatkan kepada kami ialah nikmat yang disyukuri. Doa ni ialah merupakan di antara doa-doa yang penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pentingnya ialah kerana doa ini akan menyelamatkan kita semua daripada api neraka Allah. Sebab di sana, di antara orang yang akan terjun dan dihumban ke dalam neraka ialah orang yang tidak mensyukuri nikmat ataupun berganti baju. Tu belakang tu, ganti baju, tak Arab lagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya kerana akan dimasukkan ke dalam neraka ialah kerana orang yang tidak bersyukur kepada nikmat ialah orang yang mengkufuri nikmat. Sebab neraka itu akan dihuni oleh dua jenis kufur. Yang pertama kufur akidah, yang kedua kufur nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belakang tu duduk atas kapet tak? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nikmat Tuhan sekalipun pada kita kecil, tetapi pada sisi Allah besar. Besar pasal apa? Sebab Dia yang bagi. Dia siapa? Dia Tuhan. Jadi perkara ni dia tengok siapa bagi. Baru ni ada seorang mai rumah, Habib Ali Al-Baqir. Jadi mereka ni, para habaib ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan rida ni mereka tak berenggang dah. Tapi saya fikir saya nak bagi apa mereka mai rumah sebagai satu tanda mahabbah. Akhirnya saya bagi selai rida yang baru, yang ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada capal. Bila saya bagi, saya dapat ilmu daripada dia. Jadi saya faham, kata rida ni siapa pun boleh bagi macam tu. Tapi mungkin oleh kerana saya ni orang tua, jadi dia menghargai saya. Dia muda lagi, dalam 30-an, kita dah 50 lebih. Jadi waktu tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulan yang saya sebut tu, siapa bagi. Jadi sebabnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia bagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bermakna nikmat itu kena syukur. Hak tu dia dah tetapkan dah. Kalau dia bagi, nikmat tu kena syukur. Kena syukuri nikmat. Apa dia makna mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat maknanya menghargai nikmat. Orang Arab kalau jumpa kot jalan roti dia tu, roti Arab kan, roti Arab tu. Hak kita buat tu kan roti Arab. Kita kata roti Arab. Roti dia betul tu. Aish tu. Roti tu kalau dia angkat daripada oven, makan lala tu, Allahu Akbar. Sedap sungguh. Tolong doa saya nak pergi Mesir awal bulan 2. Amin. Nak ziarah anak-anak pelajar sana, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila roti tu angkat, makan awal-awal tu sedap. Roti tu jangan sampai 3 hari. 3 hari tu boleh ambil roti tu, katok kepala balik, orang tu pengsan. Roti tu keras kong. Roti tu kalau nak makan pula, dia kena rendam pula. Begitu. Roti tu Arab ni, kalau dia jumpa makanan dia tu, Allah, dia ambil tu, dia hargai sungguh nikmat Tuhan. Tu hak tu orang Arab bagus. Dia cium lah, dia junjung macam kita junjung Quran tu. Quran ni buat lebih kurang pula. Quran. Ada sekali ni budak kuliah, pelajar kuliah, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dia nak tak ada benda lapik. Dia lapik dengan Quran. Kami marah lah kat dia. Lepas tak ada hargai pula. Sekali tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu ma'rad kitab, pameran kitab dauli satu dunia buat di Qahirah. Berjalan cari tengok kitab ni sampai letih, sampai lenguh, lutut-lutut. Satu orang Arab tu, perempuan pakai purdah. Dia letih berjalan, dia duduk atas kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tu orang susun tu. Dia duduk atas tu. Ya Allah. Tu kurang lepas satu balik. Mungkin lepas kata tulisan lepas ada apa? Lepas tak kasih pada Rasulullah, lepas tak ada hati kepada Al-Quran yang merupakan kalamullah. Tapi bukan semua. Ni hak macam tu banyak. Di Mesir ni orang alim pun banyak, orang jahil pun banyak. Jadi nikmat-nikmat Tuhan ni hargai. Bila kita hargai, kita selamat.
Negara kita pun selamat kalau kita mensyukuri nikmat Tuhan. Tuhan bagi nikmat. Macam mana cara mensyukuri nikmat Tuhan? Guna nikmat itu untuk apa? Itu makna mensyukuri. Di mulut kata Alhamdulillah, tapi kita guna nikmat itu untuk apa? Contoh, kita ngaji pada pagi ini, tiba-tiba kita tak pasang kipas angin, kita dah panas, tak pasang kipas angin, tu dia panggil mukufuri nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tu menggunakan nikmat untuk tujuan apa dicipta nikmat tu. Tu makna mensyukuri nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita mensyukuri nikmat, mana kita menghargai nikmat yang diberi oleh siapa. Dia macam juga orang bagi barang kat kita, macam kita kata tadi. Bila kita bagi kat dia, dia pakai. Apa rasa kita? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada jubah selai, saya nak bagi kat seseorang. Bila kita bagi, dia pakai. Apa rasa kita? Besar hati. Dia pakai nak aku bagi. Tu kita. Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada kita, kita lempang, kita buang. Nasi buang, roti buang, semua buang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, menggunakan nikmat untuk sesuatu yang ditegah oleh dia, yang diharamkan dia. Ni mata Tuhan bagi, jangan tengok maksiat. Telinga Tuhan bagi, jangan dengar maksiat. Mulut Tuhan bagi, jangan cakap pada maksiat. Kalau kita menggunakan pada perkara maksiat, berarti kita mengkufuri nikmat. Macam mana kalau kita menggunakan nikmat untuk perkara maksiat? Serta dengan Allah, astaghfirullahaladzim, minta ampun Tuhan, silap aku. Kena serta dengan dia, astaghfirullahaladzim. Dengan biar masa berlalu macam tu, kita biarkan tanpa kita memohon maaf dan ampun kepada kesilapan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama, menggunakan nikmat untuk perkara maksiat. Maksiat ni tegahan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat larangan dia. Tiba-tiba kita guna nikmat dia untuk menentang dia, tentulah kita akan dimurkai oleh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, menggunakan nikmat pada perkara yang sia-sia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan marah orang yang merosakkan akal. Orang yang merosakkan akal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata macam orang minum arak, orang yang hisap dadah tu, semua tu Tuhan murka belaka tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, orang yang hisap dadah, orang yang hisap candu, orang yang minum arak telah merosakkan akal. Akal ni Tuhan bagi untuk guna kenal dia, tiba-tiba mereka rosakkan, tentulah Tuhan murka dan marah sekali. Sebab tidak ada satu makhluk yang ada di kita melainkan hak tu lebih mulia. Akal paling mulia sekali. Di kita semua ni, masalah Sayyidina Muhammad, anggota yang ada pada kita yang paling mulia sekali akal kita. Akal ni jenis berjurus. Orang kadang kata berjurus bagus daripada asal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dia, langsung Tuhan tanya, akal, hang siapa? Aku siapa? Jawab cantik sungguh, ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Nak teriak pula, sebut tu dengan insaf, dengan betul. Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Tapi berbeza dengan Tuhan mencipta nafsu. Lepas Tuhan cipta, tu tanya, nafsu, hang siapa, aku siapa? Hang lah, aku lah. Tu jawapan nafsu. Allah kata, amboi dia ni, Tuhan rendam dalam langkah 70 tahun. Angkat pula,
Hang siapa? Aku siapa? Nak tanya hang. Okey. Kalau hang kata hang Tuhan, hang Tuhan. Aku hamba, aku hamba. Okey. Ha, tu jawapan dia. Saya terjemah je lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Beza dengan akal. Engkau siapa? Aku siapa? Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Ni akal ni. Allahu Akbar. Jadi tiba-tiba pergi guna minum arak, pergi guna makan dadah, isap ganja. Na'udzubillah min zalik. Kalau Tuhan tak selamat lepas, masuklah lepas dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila tak ada hak ni nak sembahyang apa, dah hilang kan. Tengok muka pun, ya Allah, hidup bersabut. Dalil dia, faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada ingat kat aku, dia akan menghadapi hidup yang sempit, hidup yang celaru, lentang pukang. Aku bagi akal, suruh fikir hai aku. Sebab Tuhan sebut, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah. Kamu jangan berfikir tentang zat Allah. Makna Tuhan buat semua, Tuhan suruh fikir, guna akal. Hebat tak aku buat ni? Hebat engkau Tuhan. Hebat engkau Tuhan. Tuhan nak suruh kita mengaku kata dia hebat ya. Itulah tujuan Tuhan cipta kita. Sebab Tuhan nak suruh kita kenal dia. Ni pakai akal. Tiba-tiba pelingkup alat ni. Kita pun kalau bagi ke orang suruh guna alat tu, alat tu orang pelingkup, nak tendang anak orang tu. Aku bagi ke alat ni untuk hang buat kerja, mesin rumput, tapi hang kepak mesin rumput aku. Siapa tak marah? Ni akal Tuhan bagi alat untuk kenal dia, tiba rosakkan hak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi semua nikmat kena syukur dan kena hargai. Jangan rosakkan semua nikmat-nikmat Tuhan bagi dengan buang semua nikmat yang Tuhan bagi. Ada satu orang raja. Raja ni jatuh dalam telaga 1 dinar. Dia suruh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suruh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua pengawal-pengawal istana lanyau telaga, tak ada lanyau. Buat keluar ayam, buang kelebok, nak cari 1 dinar. Jadi pada ketika itu orang pun heran, raja tu kaya raya. Raja ni dia kena kaya raya. Kalau raja kaya tak layak dia raja. Raja pula dia kena kaya daripada diri dia kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau raja kaya, dia meninggal tak kaya. Raja ni dia kena asyik kaya baru raja betul. Macam raja-raja Melayu. Dalam dunia tak ada raja-raja yang paling kaya daripada raja-raja Melayu. Sampai bank dunia pun duit kita, duit raja-raja Melayu pergi buat bank dunia. Kalau tak kerana raja-raja Melayu tak buat lagi bank dunia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak tak kaya, awak tak kaya. Dia merentah negeri. Dalam bumi dia ada mah. Dia raja mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita raja tanah pun kemah dah ni raja mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu banyak lagi tu di London apa semua tu tengok balik. Masa dah sampai kena balik, lepas bukan boleh tidur anak raja-raja tu. Queen Elizabeth tak boleh tidur anak raja-raja tu. Sebab masa nak kena bagi balik lah. 2024 nak beri dah kerajaan Islam dunia, merintah dunia. Jadi mana-mana negara Islam yang miskin-miskin semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau lepas ada bank dunia, kalau lepas ada berhutang dengan bank dunia, semua selesai dengan masa tu, insya-Allah. Zaman tu punya kaya ni
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai nak cari orang miskin pun tak ada nak bagi zakat. Tu macam kita tengok batu-batu, nampak batu-batu tu, bayangkan mah mu, kamu nak beli apa? Nak beli jet boleh? Nak beli jet kena buat pula lapangan terbang, tak celui. Macam kata lah, macam la ni tu no, kerajaan no. Saya kerap kali nak semayang di airport berebut sebab tak cukup musalla kecil. Kerajaan dia fikir mungkin zaman tu orang tak semayang banyak, dia buat kecil sudah dah lah. Tengok lah ramai orang semayang, kena berotak, kena tunggu shift, tunggu giliak turn. Sama juga baik highway tu bukan boleh beli kereta laju-laju. Kemarin satu kereta Lamborghini potong saya. Brom. Tengok Allah tak boleh potong dah. Pasal kereta kapak. Dia beli kereta-kereta besar-besar, hebat-hebat. Tak boleh derah. Soalan Sayyidina Muhammad. Patut kerajaan dia kena buat highway 5 lorong, waktu mula-mula buat dulu. Ni buat 2 lorong. Akhir Ali bila mana orang potong belah kiri, orang nak marah pula. Macam Ustaz Mujahid naik, syung. Berselit-selit. Orang kata tak berhemat pula. Sebab macam mana nak bagi laju, kereta laju. Dia kena jadi macam negeri orang putih. Lorong tu lorong laju. Satu lorong tu lorong laju. Siapa naik pelan kena saman. Naik kecam macam Pak Long naik petang-petang santai tu kan. Allah Pak Long ni. Awak kata mau pergi mana? Aku nak pergi mana? Aku dah kerja, aku nak mengajar ni. Naik kereta 60, 50. Sedek. Sambil-sambil sokok down. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia kena pikir ke depan. Dan pikir maju ke depan. Ke depan esok kalau semua mai belakang ni semua boleh beli Lamborghini, tapi tak boleh jalan di highway Malaysia. Boleh beli jet. Boleh beli jet, nak turun tak boleh pula. Berebut airport. Landasan kapal terbang. Serba tak kena kita ni. Miskin pun tak kena, kaya pun tak kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu zaman tu. Allahu Akbar. Pasal apa? Sebab bumi kita bumi mah. Orang Kuala Lumpur cuba pergi Shah Alam. Shah Alam tu banyak mah. Bukan kedai mah. Kena korek dalam. Baru ada mah. Kalau kok kita ni dibelah Jitera tu banyak mah. Dulu-dulu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau Allah bagi nikmat, syukuri. Pasal apa? Zaman tu Tuhan bagi melimpah-limpah. Sebab dah dekat nak kiamat. Nak kiamat ni dekat. Dia umpama seperti akhir tahun, soalan saya, orang nak habis stok. Dia lelong tu lah, ni nak kiamat dah. Ambil. Tapi nak beli apa pun tak ada. Duit ada, nak beli tak ada barang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan keluar habis. Bukan sekat emas, besi, perak, keluar habis. Sebab kedai nak tutup dah. Dunia nak habis dah, nak menjelang pula alam baru namanya kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhir zaman. Tu bukan zaman kita tu. Zaman tu yang menghuni dunia orang kafir. Orang Islam semua dah mati. Bila main angin yang lembut tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, angin tu bila kena orang beriman, semua pakai berjatuhan, mati orang beriman. Sampai waktu tu tak ada dah suruhan azan, tak ada dah kuliah tak ada dah, jabatan-jabatan agama pun tak ada, sekolah agama pun tak ada, pondok pun tak ada, tahfiz jauh sekali. Pasal semua dah mati orang beriman. Sebab kiamat akan berlaku pada orang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal Tuhan nak hukum sungguh kafir ni. Orang Islam dah masuk dalam kubur habis, dah mati habis dah. Kafir ni Tuhan nak hempas sungguh. Tuhan nak hancur sungguh. Tuhan nak bagi tengok kiamat tu. Tuhan nak perapuh lepas sungguh. Mampus hampa. Nah tu.
Sampai zaman tu orang dah tak sebut nama Allah lah. Sebab tak ada lah, kafir mana reti kena pengenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran pun diangkat dah naik ke langit. Tak ada bacaan Quran dah. Kaabah pun tak ada orang tawaf dah. Hari ni lepas buka PKP, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang pakat pi pula rindu pada Mekah, rindu ke Madinah nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pakat pi pula lah orang ke Mekah dan Madinah. Hak rombongan saya insya-Allah dah pernah bulan 2. Ada sebiji bah dah. Kalau ada lagi, jomlah insya-Allah. Kaabah tu Allahumma salli Muhammad, sampai bawah Kaabah pun ada mah. Orang kafir ni tak tahu pakat terpa pergi Mekah, korek mah di bawah Kaabah sampai Kaabah sengit. Dibuat oleh orang kafir. Dalam hadis dah sebut, orang yang berkulit hitam, betih kecil, orang-orang Hamsyah. Wallahu a'lam, zaman tu zaman mana tak tahu. Nabi kata kalau hampa ada zaman tu, hampa jangan pi berebut tu, mati, berlaku pembunuhan, membunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allahumma ja'al ni'mataka allati an'amta alaina ni'matan mashkurah. Apa segala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita miliki, syukuri. Jangan kita mengkufuri nikmat. Allah jamin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmatku kepada kamu. Kalau kamu kufur, nikmat aku maha pedih, kata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So di asrama tu jaga jangan buang nasi. Nak ambil nasi, ambil yang padan. Aku ni tak tahu sedap tak sedap, aku ambil sikit dulu. Jangan lempak. Lempak ni Tuhan, tarik balik nikmat Tuhan bagi. Auzubillah min zalik. Kalau tengok di India, madrasah hadis, para maulana ni bagi roti pada anak murid ni, bagi roti ni ukur. Makan banyak ni ya. Sebab tak boleh bagi makan lebih. Nanti lempak risiko madrasah. Kita ni Tuhan nak bagi ni, Ustaz nak pesan pada anak-anak semua ni, tolong jangan buang nasi. Tolong jangan buang. No? Pasal nikmat ni kalau Tuhan bagi kita tak syukuri, kita buang, nanti azab Tuhan maha pedih. Dulu kita tak ada duit. Dulu kita miskin. Makan kita pekin dulu. Musuh 4 ton dulu. Salah senang. Hari ni kita ada duit sikit, alhamdulillah. Pak Long Kori pun pandai masak. Salah senang, macam makan di restoran-restoran. Kan? Tu ya. Jadi jangan buang. Orang tua-tua dulu dia kata jangan buang nasi tu, nasi teriak. Ingat? Mak kita kata nasi menangis tu jangan buang, kesian kat nasi. Kita pun tengok, tak dengar pun menangis dia. Tapi mak kata percaya. Pasal apa? Sebabnya baik, orang tua-tua nak pergi kesian kat nasi, jangan buang nasi menangis, jatuh kena ambil. Tu sama orang tua-tua. Pasal nak ajak kita bersyukur terhadap nikmat yang dia bagi kat kita. Qala Allahumma ja'al ni'mataka allati an'amta 'alaina ni'matan mashkurah. Ya Allah, kurniakan kepada aku nikmat engkau yang engkau bagi pada aku. Ni kita mengaku an'amta 'alaina. Kita mengaku kata nikmat tu engkau yang nikmatkan pada kami. Kita mengaku. Tolong wahai Tuhan, jadikan kami orang yang bersyukur terhadap semua nikmat yang kau bagi pada kami. Ni'matan mashkurah, nikmat yang disyukuri. Di rumah kita, kamu di rumah kamu jatuh duit sekupang, 2 kupang kamu ambil tak? Atau kamu tengok je? Tak ambil? Ambil. Kamu ambil 50 ya? 50 kupang kamu tak ambil. Ambil duit tu, buat satu tabung. Allah Sayyidina Muhammad, buat satu tabung tu bekas,
Dia umpak duit tu bawa, walaupun di bawah almari, oh duit ambil, boh. Bila dah cukup, tabung tu pituang di masjid, biar orang masjid kira derah lepas sikit. Tak melawak ya. Jadi orang kita no, daripada zaman dulu sampai zaman lah, duk bagi RM1 tu, kesian kat orang masjid kena kira. Pukul 3, pukul 4 tak balik lapang, tak balik rumah duk makan nasi. Orang duk makan nasi puas dah, dia duk kira duit ni. Kalau masjid hak canggih-canggih tu, lepas ada mesin kira siap. Masjid kampung ni jenuh tunggu, tak balik ke ayah, duk kira duit RM1. No, bagilah RM50, semangat ke lepas kira. Ubah mentaliti. Nak beli barang kita, buat keluar dia besar. Nak bagi ke Allah balik, bagi hak kecil. Sedangkan boleh bagi hak besar. Hak tak boleh bagi, tak ada masalah apa. Ni hak boleh bagi tu. Hak dalam dompet ada RM50, 10 keping tu, tetap ambil hak 10, hak RM1 juga boleh dalam tabung. Jadi pasal apa kita kena bagi banyak sikit? Hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari raya. Hari tu kita nak tengok Tuhan kita di akhirat esok. Hargai hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari ibadat. Ibadat kena buat besar-besar, kena pukai-pukai sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa dia boleh bagi hari Jumaat hak besar, dia kaya. Tapi kalau duk sayang, tetap macam itulah kedudukan dia, tak kaya. Sampai awak keluar duit 50, 100 tu macam duit bagi duit RM1. Boleh buat tak? Ni cerita ni hak saya sebut ni, hak boleh bagi 100, hak boleh bagi 50 ni. Bagi sampai kita boleh memberi seperti kita bagi duit RM1. Ketika tu rezeki kita macam ayak, dia masuk mai. Tak nampak apa lah. Tapi kadang-kadang ujian, mula nak belajar. Hari Khamis tu masuk hak 100. Waktu tu Allah, esok hari Jumaat nak bagi 100 ni. Sebenarnya Tuhan bagi 100, Tuhan nak bagi 100 tu sebab nak seroboh. Tuhan bagi kita duit, kita bukan duit yang kita kata duit kita, bukan duit kita, duit Allah. Allah suruh sedekah pun dengan duit dia. Faham tak? Contoh kita kecil-kecil macam ni, ayah kata ambil RM5 saat pergi fibuh di masjid. Mak kata kat kita, kita sedekah bukan dengan duit kita, dengan duit mak kita. Faham tak? Soalan Sayyidina Muhammad ni, Allah bagi 100, Allah bagi 50, Allah bagi duit dia, usul kita sedekah. Tapi kita tak faham, kita tak kenal Tuhan. Macamlah kita kata orang ada duit, bila main tua sakit, dia kata kena elok no. Duit aduk simpan sakit, kena pergi KMC, kena pergi PMC, kena pergi tu, kena pergi ni. Sebenarnya memang Tuhan bagi. Hari depan suruh hang sakit, aku bagi duit kat hang. Faham tak? Ni orang yang reti kenal Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya Sayyidi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا